سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Muka surat apa? Muka surat 62. Tak, Jawi 62. Yang ke-69 kan? Al-Qadir. Baik, qala musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain, kata pengarang. Baik, jadi kita tengok yang ke-69, nama Allah yang ke-69, Al-Qadir. Al-Qadir, Al-Qadir, yang maha berkuasa. Ia berkuasa membuat apa sahaja yang dia kehendaki, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalang kuasanya. yakni Allah Azza wa Jalla berkuasa membuat apa sahaja. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita selalu baca Quran, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. La yu'jizuhu. Allah Ta'ala tidak ada benda yang boleh melemahkan Allah Azza wa Jalla. Fis sama' wala fil ardh, sama ada di langit ataupun di bumi. Tidak ada yang melemahkan Allah Azza wa Jalla. Wa huwa ghalibun ala amrih. Allah Ta'ala sentiasa menang di dalam urusannya. Nah, baik, jadi kadang-kadang bila kita mengaji falsafah, kadang-kadang ahli falsafah tanya soalan kan. Soalan ni biasalah tuan-tuan, mengaji sifat 20, mengaji akidah, ada dalam buku-buku tu dia akan sebut tentang apa? Soalan-soalan yang berkenaan dengan kuasanya Allah. Antaranya soalan dia tanya, soalan remeh lah tuan-tuan. Tapi famous sampai sekarang pun masih lagi orang yang non-Muslim atau utama etis. Etis yang tak beriman dengan Tuhan, dia suka tanya soalan-soalan macam ni lah. Antara soalan dia tanya, boleh tak Tuhan menjadikan satu benda yang sangat besar sampai dia tak larat nak angkat? Soalan biasa lah. Dalam buku akidah ada. Soalan ni ratus tahun dah, cerita ratus tahun yang lepas, mungkin dah 1000 tahun dah, tapi masih lagi dimainkan. Boleh tak Allah Ta'ala buat satu benda dan dia pun tak larat angkat? Ataupun boleh tak Allah ataupun Tuhan buat satu Tuhan lain, buat satu Tuhan lain? Boleh tak Allah Azza wa Jalla membuat anak dia, buat anak bagi dia? Boleh tak Allah Ta'ala menghancurkan diri dia? Soalan-soalan macam ni lah. Soalan-soalan dia lawyer buruk lah tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, macam mana kita nak jawab soalan-soalan yang begitu? Boleh tak Allah Ta'ala buat apa, satu benda yang berat dia pun tak larat angkat? Ataupun buat satu zat yang mana lebih berkuasa dan lebih indah daripada Allah? Boleh ke tak boleh? Kalau kita kata boleh, takkan Allah Ta'ala tak larat angkat? Betul tak? Boleh tak Allah Ta'ala buat satu benda yang besar dan berat dan dia pun tak larat angkat? Kita kata boleh, ada benda yang Allah tak boleh angkat. Kalau kita kata tak boleh, Allah Ta'ala lemah ke? Sedangkan Quran kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Nampak tak? Jadi macam mana nak jawab? Dulu masa saya mengaji kitab Faridatul Faraid, dia ada kitab kan, dia senang aja, dia pergi kepada orang panggil apa, ta'alluq sifat. Betul tak? Ta'alluq sifat kudrat, fungsi lah bahasa kita, apa, fungsi sifat kudrat. Maka biasanya tok guru akan bagi tahu itu bukan kerja Allah. Itu bukan kerja Allah Azza wa Jalla. Satu lagi orang kata itu bukan ta'alluq sifat kudrah, bukan fungsi sifat kudrah. Itulah jawapannya. Tapi tuan-tuan, okey juga jawapan tu. Tapi saya tengok kalau jawapan daripada Syekh Ahmad Didat ataupun Dr. Zakir Naik nampak lagi kuat lah alasan dia. Kalau untuk sekarang ni, jawapan dia adalah dia soalan tu sebenarnya soalan itu yang bermasalah. Itu jawapan daripada Dr. Zakir Naik dengan Ahmad Didat.
Allah Ta'ala mampu buat benda yang sangat besar, sangat berat. Malah akal kita pun tak boleh bayang betapa besar dan beratnya dia. Dan Allah Ta'ala sentiasa mampu untuk menghancur dan mengangkatnya. Itulah Tuhan, tuan-tuan. Besar lagu mana pun. Saya pernah bagi kat tuan-tuan contoh kot sebelum ni. Kalau saya kata kat tuan-tuan, pernah bagi contoh kot dalam bulan lepas, 2 bulan lepas. Saya ada seorang sahabat nama Zakaria. Dia masuk hospital, dia bersalin. Dapat anak lelaki ke anak perempuan? Tuan-tuan jawab. Saya ada kawan nama Zakaria masuk hospital, dia bersalin. Saya nak tuan-tuan jawab, dia dapat anak lelaki ke anak perempuan? Ini contoh yang Dr. Zakir nak bagilah. Yang dalam kitab-kitab tu dia oleh pada falsafah. Tuan-tuan boleh jawab tak? Anak lelaki anak perempuan? Anak lelaki? Betul tuan-tuan. Kan anak perempuan? Tuan-tuan tak boleh jawab. Sebab Zakaria lelaki, mana boleh beranak? Rahim pun tak ada, mana boleh? Jadi soalannya masalah. Betul tak? Bukan pada jawapan. Soalan itu masalah. Problem pada soalan. Allah Ta'ala buat satu benda dan dia tak larangkan. Okey, boleh tak Allah Ta'ala buat satu Tuhan lain? Soalan masalah. Bila Allah Ta'ala ciptakan, dia bukan Tuhan. Betul tak? Dia yang diciptakan makhluk-makhluk. Dia tak makhluk. Macam mana? Kontradik. Soalan yang kontradik. Maka soalan masalah berada pada soalan. Boleh tak Allah Ta'ala menciptakan anak dia? Mustahil. Bila Allah Ta'ala ciptakan, itu makhluk. Nama mencipta. Betul tak? Nama mencipta. Bila cipta, makhluk lah. Khaliq, makhluk. Khaliq tu, kita dah habis dah, lepas dah sifat nama Allah Khaliq tu. Khaliq maksud dia yang mencipta. Kita makhluk yang dicipta. Bila Allah Ta'ala cipta, dia akan jadi makhluk. Boleh tak? Jadi soalan masalah memang tak ada jawapan. Soalan salah mana nak ada jawapan. Jadi itulah jawapan dia kalau orang tanya soalan-soalan yang pelik. Dan baru ni pun viral isu satu, ada seorang syekh, dia bukanlah syekh dekat pun, buku dia pun dah diharamkan oleh Jabatan Agama Islam Malaysia kan. JAKIM dah haramkan buku dia. Dia kata dia mendapat ilmu makrifat daripada Tok Kenali. Kan ada orang suka makrifat ni. Makrifat ni okey lah tuan-tuan, tapi kena berpandukan pada Quran dan hadis dan ulama-ulama yang muktabar. Itu makrifat. Kalau makrifat sampai membelakangkan Quran, hadis, membelakangkan imam-imam muktabar tuan-tuan. Apa makna imam muktabar? Muktabar ni imam yang menjadi ikutan seluruh umat sepanjang zaman. Itu muktabar. Bukan senang nak dapat imam muktabar tu. Contoh kalau dalam mazhab fiqh, 4 lah yang muktabar ni. Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi. Ini muktabar. Seluruh dunia pegang. Kalau bidang hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i. Jadi tuan-tuan ni kita panggil muktabar. Seluruh umat membaca kitab dia, menilai. Kalau nak ambil PhD kan, penilai dia 5 orang syarah 5 orang, waktu Viva 5 orang Ini nak dapat darjat muktabar ni, seluruh umat Islam menjadi saksi ke atas kehebatan dan kealiman dia. Jadi yang muktabar ni ada 1000 PhD pun tak boleh lawan tuan-tuan. Ulama yang menjadi panutan seluruh umat Islam. Dalam bidang tafsir ada ulama muktabar, Imam Tabari, Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi. Ini muktabar. Pergi serata dunia terkenal. Orang baca kitab dia, orang nilai sanad dia, ilmu dalam dia, dari segi bahasa ke dia pun orang nilai ini hebat. Imam kita, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haythami, Ibnu Syekh Ramli, ini semua muktabar, menjadi pegangan. Maksud dia sepanjang sejarah umat Islam, ulama ini menjadi panutan jutaan umat Islam. Itu muktabar. Dalam sirah pun ada. Jadi jangan kita buat kerja ikut ajaran yang bercanggah dengan ulama-ulama muktabar. Jadi kononnya lah, saya tak nak sebutlah nama dia. Jadi dia ditulis Makrifat Tok Kenali. Dia ditulis buku Makrifat Tok Kenali dan telah diharamkan oleh JAKIM, dan dia ada channel YouTube. Orang rajin yang ikut. Banyak orang yang ikut channel. Saya tengok pun beribu-ribu lah tuan-tuan orang tengok dia.
Sebab banyak orang yang suka makrifat ni adalah orang yang bagus menjadi makrifat kalau nak perbaiki diri. Makrifat yang betul lah. Dan makrifat yang betul ini tak bercanggah dengan Quran, dengan hadis, tak bercanggah dengan ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, tak bercanggah. Makrifat yang betul ini mengaji seperti mana daripada Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Ghazali, penawar bagi hati. Itu benda-benda yang tak bercanggah dengan syariat. Itu makrifat yang betul. Kalau dah sampai dah tak semayang pakai niat, ini bukan makrifat tuan-tuan. Ini walaupun buah nama makrifat. Di Krian tu adalah semayang Jumaat pun tak pergi sebab dia pun makrifat. Semayang Jumaat tak pergi. Pasal apa tak pergi? Macam mana nak pergi? Imam kepala khinzir kami nampak. Dia kata dia nampak imam kepala khinzir. Ada jemaah kepala anjing pelik-pelik. Jadi dia pun tak pergilah semayang Jumaat. Ini bukan makrifat. Ini syaitan. Syaitan membodohkan dia. Sebab apa saya sebut tuan-tuan? Rasulullah tuan-tuan, zaman Rasulullah punya banyak orang yang jahat. Betul tak? Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, Syaibah, ini semua jahat tuan-tuan. Malah Abu Jahal tu Rasulullah sebut Firaun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah kata Rasulullah, Abu Jahal tu lagi teruk pada Firaun yang lawan Nabi Musa tu. Tapi tak pernah Rasulullah tengok Abu Jahal muka dinosaur ke, tak pernah. Ulang sawah ke. Ni lebih daripada Nabi tuan-tuan. Ini semua pokok yang telah diperbodohkan oleh syaitan. Syaitan khayalkan mata dia, sehingga dia tak pergilah semayang kononnya nampak lagu ni. Satu. Yang kedua, orang yang malas mengaji tuan-tuan, saya tengok mengaji malas. Tengok kat surau payah nak mengaji pondok malas, nak pergi universiti malas, nak tadah kitab kat surau malas. Ikut geng-geng makrifat lah. Betul tak? Bila dia ikut, dia perasan. Tengok muka dalam cermin, dia perasan. Makrifat aku ni. Dia perasan. Ujuk. Dia perasan diri sendiri. Malah dia macam mana? Dia rasa diri kononnya bila dia tengok tuan-tuan main masjid mengaji. Ini apa? Ini jalan biasa. Kami highway, dia kata. Highway menuju Allah. Ini semua bahasa-bahasa syaitan yang membodohkan dia supaya dia jauh pada agama, jauh pada pengajian. Saya pernah jumpa seorang kawan saya, sahabat saya, umur lebih kurang saya lah, tak pernah mengaji agama sikit-sikit ya. Dia masuk tentera, kemudian dia nak keluar dah. Dia tak mau mengaji kitab ke, pergi tadah kitab kat pondok Pasir Tumbuh ke, pondok Lanai ke, dia tak mau. Lambat. Dia tanya saya, ada tak tok guru makrifat? Senang. Jumpa tok guru ni mengatasi dah tuan-tuan semua. Dia perasan lagu tu. Ini bahaya tuan-tuan. Inilah syaitan, hasutan syaitan. Seorang sahabat saya di pondok Kandis, Kelantan, mengaji sekali kawan dia, mengaji pondok. Mengaji. Kawan dia di pondok tu kononnya dapat ilmu makrifat. Dia buat apa? Kitab yang dia ada semua dia ambil, bakar buang. Kononnya dah capai makam makrifat. Ni makrifat apa? Ni syaitan tuan-tuan. Tak pernah kita tahu makrifat boleh lagu tu. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap tahun bertalaqi dengan Jibril, kan? Bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan sekali khatam. Tahun akhir 2 kali khatam dengan Jibril alaihi salam bulan Ramadan. Rasulullah, Jibril baca, Rasulullah ikut. Jibril baca, Rasulullah ikut. Sampai ada ketika Rasulullah belum lagi Jibril habis baca, Rasulullah baca dah. Sebab takut lupa. Jadi Allah Taala tegur, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan tergesa-gesa gerakkan lidah untuk menguasai Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kamilah yang berkuasa yang mengumpulkan di dalam dada kamu dan membolehkan kamu membaca. Kemudian dalam surah apa? Surah Sabbih, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan jadikan kamu boleh baca fala tansa, dan kamu takkan lupa. Sebab apa? Tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita Rasulullah talaki tu Quran tu. Tiap-tiap tahun tuan-tuan talaki. Ni tiba-tiba tuan-tuan lebih pada Nabi tuan-tuan. Tiba-tiba pun boleh pandai tuan-tuan. Tak boleh, kena belajar. Baik tuan-tuan. Jadi dia sebut baru ni lah video dia tu. Saya tengok, tuan-tuan tak payah tengok pun tak apa, kat channel dia tu. Dan buku dia memanglah warisan Tok Kenali. Dia duk guna nama Tok Kenali lah. Sejauh mana kebenaran wallahu alam. Sebab ayah dia katanya, ayah dia ketuk dia anak murid Tok Kenali. Jadi anak murid Tok Kenali ni ramai. Yang turun tu pada dia seorang.
Dan tuan-tuan pun tahu kan Syekh Marbawi kan, yang karang kitab Bahrul Mazi kan, itu antara anak murid kanan Tok Kenali. Dia tak ada bawa ajaran macam ni pula. Kau bawa mana di mana? Di Lubuk Merbau kan. Umur dia pun meninggal 93. Siapa nama Syekh Idris Marbawi ni, dia berada di luar negara pun 60 tahun di Mekah, Madinah. Tulis kitab Bahrul Mazi itu pun dia tulis lepas dia habis khatam Sahih Tirmizi 3 kali kot, tak silap, baru dia tulis kitab tu yang orang duk baca berkata. Idris Marbawi mengaji dengan Tok Kenali, anak murid kesayangan Tok Kenali. Tak ada pula benda-benda lagu ni. Dia balik, dia meninggal di ni kan, Lubuk Merbau. Tuan tahu kan Lubuk Merbau, kita keluar tu lepas tu kalau Gansang tu straight tu sebelum sampai Syok tu kawasan Lubuk Merbau lah tu. Dan kubur ni pun tak jauh lah daripada tol tu. Baik, jadi tuan-tuan, kononnya baru ni saya tengok video dia lah. Dia kata tentang apa, Iblis kan. Pasal apa Iblis tak sujud kepada Allah? Dia bahas. Duduk merepek lah tuan. Dia kata, dia pakai konsep ni lah. Kalaulah Allah nak Iblis tu sujud, tapi Iblis tak nak sujud, seolah-olah Iblis mengalahkan Allah. Tajuk dia pun mengarut dah. Tajuk dia tulis Iblis berkuasa daripada Allah. Ini tajuk tuan-tuan kat YouTube keluar lah tu. Orang-orang yang tak mengaji, dia rasa macam hebat benda mengarut tu. Dia bukan mengarut, ni mengarut tuan-tuan. Dia tulis tajuk Iblis berkuasa pada Allah, tanda soal pun tak buh. Tanda soal, dia tulis macam tu. Pelik tuan-tuan. Jadi dia kata kalaulah Allah nak Iblis sujud pada Allah, tapi Iblis tak sujud, Allah lemah. Iblis lebih kuat pada Allah. Kalau Allah Ta'ala tahu yang Iblis takkan sujud pada dia, pasal apa suruh? Dia kata pasal apa suruh? Dia main gitu, dia dah merepek gitu lah. Macam Jabariah tu tak? Jabariah. Jadi dia kata sebenarnya Iblis ni, dia kata memang dia tahu itu ketentuan Allah. Dan dia membuat seperti mana dalam ketentuan Allah, dia kata dia lah. Tapi saya nak sebutnya tuan-tuan, dia tang sini lah kaitan ni. Sebab dia kata Iblis lagi berkuasa pada Allah. Pasal apa? Allah nak Iblis sujud pada Allah, Iblis tak sujud. Allah lemah. Dia faham begitu. Jadi Allah lemah. Dan Allah Ta'ala tahu Iblis itu takkan sujud pada dia, tapi Allah Ta'ala suruh buat apa? Main macam tu lah. Jadi orang-orang makrifat, kononnya makrifat, sukalah benda-benda merepek lah bagi saya. Dia begini tuan-tuan, benda yang kita perlu faham tentang manusia dan jin, dia tak macam makhluk lain. Ketentuan Allah pada makhluk dan jin, Allah Ta'ala tetapkan dah. Jin manusia diberi pilihan, betul tak? Khiyar, al-kasbu wal khiyar. Manusia dan jin kita ada pilihan, tidak ada pada makhluk lain. Ini ketetapan Allah pada manusia. Tuan-tuan boleh main surau ni, tuan-tuan boleh tak payah main. Itulah ketetapan Allah pada manusia dan jin. Kan kita baca surah pagi-pagi kan, inna hadainahu sabila imma, pagi Jumaat, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami tunjuk jalan pada manusia dan jin. Sama ada dia bersyukur, dia ikut petunjuk, ikut jalan yang Allah Ta'ala berikan, wa imma kafura, ataupun dia ingkar. Sebab Allah Ta'ala berikan kemampuan pada manusia untuk memilih. Itulah ketetapan Allah pada manusia. Cuma bila kita pilih jalan yang salah, jalan yang betul, maka kita layak mendapat pahala. Bila kita ikut jalan yang salah, kita akan dihukum. Itu pula kepada tuan-tuan. Tuan-tuan milih jalan, Allah Ta'ala berikan tuan-tuan pilihan. Cuma semuanya berlaku dengan izin Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak bagi. Tapi izin Allah pada manusia untuk kita memilih, itu izin Allah. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang lempang tuan-tuan, bagi, tuan-tuan marah ke tak marah? Marah? Tak marah? Wih, baiknya tuan-tuan, mestilah marah kan. Lempang bagi. Lepas tu dia kata kat tuan-tuan, hang ni pasal apa nak marah aku? Takdir Allah, izin Allah. Tuan-tuan macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan marah juga ke tak marah? Kita tetap marah dia. Sebab hang ada kesedaran, hang ada akal untuk memilih. Dan Quran pun sebut tadi, kita boleh pilih jalan yang buruk, kita boleh pilih jalan yang salah. Kenapa kita pilih jalan yang salah?
Boleh tuan-tuan. Tuan-tuan baru beli kereta, anak naik langgar pokok. Tuan-tuan marah tak dia? Ke tak marah? Tak marah no? Bagus betul tuan-tuan. Tak apalah tuan-tuan. Katakanlah na'uzubillah ni contoh. Anak tuan-tuan minum ketum. Kita ni selama apa semua ni ketum lah tuan-tuan. Orang jual ketum ni macam-macam tuan-tuan. Ada orang jual ketum tuan-tuan, ubat nyamuk macam-macam. Ada yang ubat nyamuk tu, saya dengar kata ni belah selama lah buat. Belah mana saya tak tahu. Habis belah selama. Dia buh macam-macam. Dia masak kan, dia masak dia buh macam-macam. Last kali buh puradan. Tahu puradan? Tapi tak boleh buh banyak lah, mati. Buh sikit. Puradan buh sikit. Bau power. Ada lagi saya dengar, ada orang cerita dia jual lagu ni. Ni belah Batu Kurau ni cerita ni. Ni betul-betul ni tu kan. Lah ni jual lagi ke tak saya tahu. Kena tangkap lah pun. Dia pun masak apa? Minyak air ketum tu. Masa nak ikat tu buat apa? Rikset. Betul, rikset dulu. Rikset baru ikat. Power tuan-tuan. Katakanlah tuan-tuan. Ketum ni bahaya tuan-tuan. Ketum bahaya. Sebab saya baru ni ada orang memanglah tuan-tuan makan, tuan-tuan sihat dan semua. Baru ni ada seorang dia duduk minum ketum. Ketum ni dia getah dia kuat tuan-tuan. Masuk hospital taping sebab getah tu melekat di buah pinggang. Berhati-hati lah. Memanglah tuan-tuan ada tenaga dan sebagainya, tapi berhati-hati tuan-tuan. Ada juga kes saya jumpa orang minum ketum, dia kuat, dia jadi kuat dan sebagainya. Tapi otak dia jadi lembab. Bila kita sembang dia lambat pekat. Dia ada kesan tu. Dadah ni dia bagi kesan yang cepat, tapi dia bagi kesan yang buruk jangka masa panjang. Semua dadah macam tu. Jadi tuan-tuan bahaya. Katakanlah tuan-tuan, anak tuan-tuan minum ketum. Tuan-tuan marah ke tak marah? Tak marah juga. Tuan-tuan ni semua tak marah. Macam mana? Marah betul tak kan? Lumrahnya marah. Tiba-tiba bini tuan-tuan kata, bang tak mengaji akidah ke bang? Makrifat rendah bang ni. Itu kan izin Allah, ketentuan Allah. Tuan-tuan boleh terima ke? Tuan-tuan tak boleh terima. Lainlah kalau orang yang buat ni budak-budak yang tak tahu apa. Sebab tu budak-budak tak ada dosa. Betul tak? Budak-budak tak ada dosa. Budak-budak tak ada dosa. Orang yang dipaksa, betul tak? Dipaksa tak batal puasa dia. Dipaksa minum arak, makan khinzir, dia tak berdosa bila dipaksa. Yang salah ni orang yang sihat boleh pilih jalan yang salah. Pasal apa? Dan Quran dah sebut kullu nafsin bima kasabat rahina. Manusia ni tergadai dia dengan apa yang dia usahakan. Why? Kenapa kita pilih jalan yang salah? Boleh tak? Itu silap tuan-tuan. Dia tak faham. Allah Ta'ala dengan kuasa dan izin dia menjadikan makhluk iaitu manusia dan jin mempunyai pilihan. Boleh tak? Kita ada pilihan. Kita buat baik, kita dibalas baik. Kita buat buruk, kita dibalas buruk. Yang duk merepek begini, ini semua merepek. Kita sibuk tentang urusan yang bukan urusan kita. Jangan fikir di akal kita tuan-tuan rahsia-rahsia Allah. Kita tak mampu fikir. Kerja kita ni ingat, selagi mana ada kesedaran, ikut perintah Allah. Itu permintaan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita punya apa? Tanggungjawab kita, tugas kita. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, kullukum yadkhulunal jannah illa man aba. Semua masuk syurga melainkan orang yang tak mau. Betul tak? Sahabat pun pelik. Semua manusia masuk syurga kecuali orang yang tak mau. Rupanya ada yang tak mau masuk. Pelik sahabat. Ya Rasulullah, ma may ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang tak mau masuk ni? Man ata'ani dakhala jannah. Siapa taat Rasulullah. Kita selagi mana hidup taat Nabi. Tu kerja kita. Taat Nabi sungguh-sungguh. Siapa taat pada Nabi masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang tak lawan Rasulullah, ingkar pada Rasulullah, tak kira lah atas nama apa, makrifat lah, ginilah, gitulah, ini semua faqad aba. Itulah golongan yang tak nak masuk syurga. Boleh tak? Ini cerita benda yang kita kena tahu. Jadi kuasa Allah, Allah berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu, dan Allah Ta'ala jadikan makhluk mempunyai pilihan dalam menentukan tindak tanduk dia. Allah Ta'ala berikan. Dan kita baca surah Al-Ahzab kan, inna aradna, surah Ahzab ayat 72, inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ard
wal jibal fa abain ayahmilnaha wa hamala al insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah Azza wa Jalla, kami meletakkan amanah kepada langit, bumi, gunung ganang. Fa abain ayahmilnaha, langit, gunung ganang tak mau amanah ni. Wa ashfaqna minha, takut dengan amanah ni. Wa hamalaha al insan, manusia terima. Masa bila? Masa alam ruh kita terima. Tu kita ada kat dunia ni. Baik, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia ni selalu bersikap zalim terhadap diri sendiri dan suka bertindak jahil. Tentang apa amanah yang kita dapat? Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, dia kata amanah tu mudah ya. Taat Allah masuk syurga, ingkar kepada arahan Allah masuk neraka. Yakni manusia diberi pilih. Tak seperti mana matahari duduk kat situ, dia tak boleh pergi ke lain. Bulan duduk kat situ, tak boleh pergi ke lain. Gunung ganang duduk kat situ, tak boleh pergi ke lain. Semua ikut arahan Allah. Manusia ada pilihan. Kita pilih benda tu, kita ada pilihan. Taat pada Allah masuk syurga, ingkar masuk neraka. Walaupun ringkas macam ni, amanah dia. Amanah ni maksud tanggungjawab yang Allah berikan. Tugas yang Allah berikan. Langit, bumi, gunung ganang takut, kita terima. Sebab tu kita ada pilihan. Tiba-tiba dah kita terima amanah yang Allah berikan, kita buat maksiat. Dah buat maksiat, duk merepek makrifat lah, duk begitulah, begini ni semua syaitan tuan-tuan. Ini syaitan. Kita baca dalam Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minasyayatin. Asyayatin minal jinni wal ins. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrifal qawli ghurura. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin. Begitulah kami jadikan tiap-tiap nabi ni aduwwan minasyayatin, musuh daripada syaitan, sama ada jin ataupun manusia. Apa kerja dia? Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrifal qawli ghurura. Saling bisik membisik. Zukhrifal qawl. Apa nak zukhrifal qawl? Kata-kata yang indah untuk menipu. Itu zukhrufal qaul. Sebab tu berhati-hati tuan-tuan. Dalam hidup kita berhati-hati. Contoh, orang buat maksiat. Kita katanya awak buat maksiat, Allah kan Maha Pengampun. Ada tak orang kata kan? Buatlah dosa, Allah kan Maha Pengampun. Rahmat Allah luas. Betul. Kita tak nak fi. Kita tak nabi betul. Tapi tuan-tuan terbalik tuan-tuan. Kenapa kita berkata terbalik? Rahmat pengampunannya Allah pada orang yang bertaubat, bukan pada orang yang berterusan melakukan maksiat. Terbalik tu. Kita baca dalam Quran, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahima. Siapa yang buat dosa, menzalimi diri dia, kemudian dia minta ampun pada Allah, pastilah dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapa buat dosa, taubat. Quran kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera untuk taubat. Ini Quran suruh. Bila cerita bab maksiat, Allah Taala sebut innallaha syadidul iqab. Betul tak? Allah Taala berat siksa dia. Kita terbalik tuan-tuan. Bila buat maksiat, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun, cepat-cepatlah taubat. Terbalik tuan-tuan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, tapi duk buat maksiat. Quran tu segera bertaubat. Tapi dia duk buat dosa pasal apa? Allah kan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuan-tuan, main mana benda ni? Siapa yang bisik hati kita suruh buat dosa, buat maksiat supaya berkekalan dalam, kononnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, supaya berkekalan dalam maksiat. Ini syaitan tuan-tuan. Syaitan. Sebab Quran suruh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, segera bertaubat. Syaitan, tuan-tuan boleh baca kitab Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Syaitan ni cara dia hasut orang tak sama. Ahli ibadah dia takkan hasut jangan sembahyang, dia tahu ahli ibadah. Dia akan pergi hasut, pergi padang ujub, sumu'ah dan riak, dia pergi ke situ. Dia akan pergi ke tempat-tempat lagu tu. Kalau orang yang orang yang tak buat orang yang buat maksiat, dia goda cara lain. Poin dia apa tuan-tuan?
Okey, orang buat dosa lah, dia buat dosa. Dia buat dosa tak apalah, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita tegur, jangan buat dosa. Macam dah syurga hang pegang kunci dia, betul tak? Dia merepek macam-macam. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, rahmat Allah luas, betul. Tapi tuan-tuan, kesan dia buruk. Apa kesan dia buruk? Tiap kali kita buat dosa, hati kan kena titik kan? Nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, titik hitam. Titik sampai hitam. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bila hati dah hitam, itu yang jadi keras kepala, keras hati. Itu poin dia. Tapi sebelum nak sampai tu, buat lagi lah maksiat. Allah kan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Silap. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Cepat-cepat bertaubat pada dia. Bila nak buat maksiat, innallaha syadidul iqab. Allah Ta'ala berat azab dia. Allah ni muntaqim, membalas perbuatan maksiat, dosa, kezaliman. Itu kena ingat bila nak buat maksiat. Ni dia terbalik. Dia panggil apa? Aman daripada kebencian, kemurkaan Allah. Al-amanu min makrillah. Ini antara tuan-tuan, bisikan-bisikan syaitan yang hujungnya kita rosak. Tuan-tuan, kita pergi yang kedua, 70. Al-Muqtadir, yang maha menentukan. Segala apa jua yang berlaku adalah mengikut penentuan daripada Allah. Jadi Allah yang menentukan segala-galanya. Semua telah ditentukan oleh Allah. Jadi tuan-tuan, macam mana tuan-tuan? Orang yang buat maksiat, buat dosa. Saya ada jumpa satu cikgu perempuan, umur saya ingat dalam 30-an gitulah. Tapi dia belum ada pasangan lagi, belum ada kita jodoh lah. Saya pun nak sembang lebih-lebih, susah lah, betul tak kan? Saya dah menikah dah. Takkan saya nak kata boleh je nak jadi bini nombor 2 je. Takkan nak sebut lagu tu. Saya pun kena kawal lah tuan-tuan, takut nanti dia salah faham pula. Tapi dia ada persoalan yang mengganggu fikiran dia. Sebab iyalah, orang perempuan biasanya dia nak ada suami lah. Pasal apa? Ialah nanti suami yang nak jaga dia, nak bimbing dia, mungkin yang boleh lindung dia dan sebagainya. Perlu tempat dia bergantung. Sebab orang perempuan ni kalau ada ayah, ayah lah sanggup. Tak ada ayah, Tok Wan tak ada, adik-beradik lelaki. Tak ada adik-beradik lelaki, pak-pak sedekah. Kalau semua pun tak ada, Baitul Mal tanggung. Tu orang perempuan. So dia takkan melarat. Orang lelaki kalau malas, matilah. Kerja malas, duduk saja. Banyak cantik, orang lelaki kena kerja. Orang perempuan tak. Kalau dia tak kerja pun, dia pasti akan dilindungi. Orang lelaki lagu mana malas pun kena kerja. Tak boleh malas. Orang perempuan dia ada orang yang lindung dia. Islam jaga dia. Baik, jadi soalan yang mengganggu fikiran dia, inilah yang kita sebut ni. Allah yang menentukan. Dia dah 30. Tapi dia masih lagi belum ada calon. Dia harap, saya tahu dia harap, hati dia jauh daripada hati dia, dia harap adalah calon. Jadi dia kata kat saya, antara soalan dia tanya, yang mengganggu fikiran dia, Allah menentukan seorang itu menjadi jahat. Nak buat macam mana Allah tentukan dia jahat? Allah tentukan dia jahat, dia jadilah jahat. Kemudian dia kata, kalaulah Allah Ta'ala tentukan orang tu baik, bolehlah dia baik, Allah tentukan dia baik. Tuan-tuan, yang tu mengganggu fikiran dia. Dia cikgu, terganggu fikiran dia. Tiap kali datang fikiran lagu tu, hujung dia tak sebutlah kefahaman dia, seolah-olah kesalahan itu terletak pada Allah. Allah menentukan, bukan salah dia. Tapi tiap kali datang fikiran itu, maka dia istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi fikiran itu menghantui dia lah, sangat mengganggu fikiran dia. Jadi Allah menentukan dia jadi jahat, Allah tentukan dia jadi jahat. Why kita nak salahkan dia? Tuan-tuan boleh main masjid, main mengaji, Allah tentukan tuan-tuan. Jangan bangga sangatlah. Allah tentukan tuan-tuan jadi baik, bolehlah jadi baik. Macam mana nak jawab tuan-tuan? Kalau tuan-tuan nak jawab lagu lah. Kalau tuan-tuan lah. Dia terbalik tuan-tuan. Terbalik tak mana tuan-tuan? Kita perlu faham konsep takdir. Konsep tu kadang-kadang kita salah faham. Kita memang tahu takdir dah ada sebelum ada langit dan bumi, betul? Betul? 50,000 sebelum diciptakan langit dan bumi ni. Muqtadir ni. Innallaha kataba maqadira khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardh bi 50,000 sanah. Allah Ta'ala dah tentukan takdir seluruh makhluk, termasuklah pertemuan kita pada malam ni, 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Betul?
Termasuk juga takdir maksiat yang dilakukan. Ya, betul. Tak nafikan. Jadi bukan salah dia kan? Dia pergi situ. Bukan salah dia ke? Takdir yang menentukan. Kita tak boleh nafi takdir. Tuan-tuan, ketika mana sahabat Nabi bincang bab takdir, Rasulullah datang, Rasulullah tegur para sahabat. Rasulullah kata hancur umat terdahulu bila bincang bab takdir. Sebab benda ni kenapa rosak? Sebab takdir bukan kapasiti akal kita. Akal Allah jadikan dan bukan kapasiti akal kita boleh memikirkan soal takdir. Sebab takdir ni kerja Allah. Zat Allah kita tak boleh fikir, sifat Allah kita tak boleh bayang. Malah Allah punya kerja, tuan-tuan, kita tak mampu fikir. Tak apa, tuan-tuan. Dia macam ni, kita reverse balik, tuan-tuan. Saya sebut kat cikgu tu, saya kata takdir Allah bukan paksaan. Itu poinnya. Takdir bukan paksaan. Takdir termasuk dalam ilmu Allah Azza wa Jal. Boleh tak? Takdir dalam ilmu Allah Azza wa Jal. Tuan-tuan buat lagu mana pun, tuan-tuan tak boleh lari pada takdir. Betul tak, tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tak? Lepas ni tuan-tuan makan apa? Tuan-tuan tahu? Tuan-tuan mungkin kata makan kat rumah pun. Betul tak kan? Makan kat rumah bla-bla-bla gini-gini. Okey, tuan-tuan makan. Tu takdir tuan-tuan. Katakanlah tuan-tuan sampai balik rumah, tengok bini masak tak sedap. Makan kat luar. Takdir tuan-tuan. Apa saja pilihan yang tuan-tuan buat, itu dalam ruang lingkup takdir. Tapi kita pilih dengan pilihan ke bukan, tuan-tuan? Tuan-tuan pilih dengan pilihan ke bukan? Tuan-tuan pilih dengan pilihan. Tapi macam mana takdir mendahului pilihan kita? Sebab Allah Ta'ala Maha mengetahui. Boleh, tuan-tuan? Allah Maha mengetahui. Hamba dia akan buat apa, tuan-tuan akan buat apa. Allah Ta'ala tahu semua. Malah Allah Ta'ala boleh letak saja mana hamba dia yang ingkar dalam neraka sebelum duduk kat dunia lagi. Mana yang taat masuk syurga. Tapi Allah Ta'ala berikan kehidupan di dunia sebagai adilnya Allah. Bukti manusia yang taat masuk syurga, manusia yang ingkar masuk neraka. Ni dunia bukti, tuan-tuan. Ni medan kita beramal. Adilnya Allah pada makhluknya menjadi bukti, tuan-tuan. Mana yang ingkar, mana yang taat ni kat dunia ni, tuan-tuan. Walaupun ilmu Allah Ta'ala melangkaui segala-galanya. Contohnya lagu mana? Contohlah, tuan-tuan, saya pandai masak. Contohlah, saya pandai masak tom yum. Contohnya lah. Tapi saya tak pandai masak, tuan-tuan. Semua bini saya masak lah, tuan-tuan. Ada orang lelaki pandai masak, bini tak erti masak. Ada, tuan-tuan, kawan saya, bini dia kalau masak habuk tak sedap. Tapi dia lah kena masak, pasal dia masak sedap. Dia masak, tuan-tuan. Tapi masak memang sedap lah, chef dia. Jadi, tuan-tuan, saya pandai masak tom yum, contohnya lah. Saya tengok cara tuan-tuan masak. Saya kata cara hang masak ni tak jadi ni. Betul tak? Cara masuk bila kan? Kan cara masak bila nak bubuh ni, tunggu dia menggelegak, dia warna kuning sikit lah, tomeh dia dah masak. Dia semua ada kesan tu. Bukan tak kesan, semua ada kesan. Tuan-tuan, walaupun bahan sama, silap cara tak jadi. Tak jadi, tuan-tuan. Saya tengok cara tuan-tuan masak, saya kata tak boleh lagu ni. Hang masak lagu ni memang tak sedap lah. Tuan-tuan tak mau dengar nasihat saya. Tuan-tuan masak-masak memang tak sedap. Patut ke tuan-tuan marah saya? Hang lah sebab kata tak sedap tadi. Saya salah ke, tuan-tuan? Bukan salah saya. Tuan-tuan yang buat salah. Saya bagi panduan, tuan-tuan tak ikut. Contohnya lain. Kita ada member, kita pakar buat rumah, member kita tak kerti, kita kata macam ni, buat lagu ni, buh bakau lagu ni, begini, jangan silap, nanti rumah turun, nanti retak orang buat rumah tahulah, nanti silap ni dan sebagainya. Kawan kita tak mau dengar, dia buat ikut dia. Kita kata hang buat lagu ni tak jadi, rosak rumah nanti. Tengok betul-betul rosak. Salah siapa? Saya kah? Dialah salah, tak ikut urutan. Datang Rasul, datang wahyu, tak ikut. Tiba-tiba duit sibuk takdir. La haula wala quwwata illa billah. Mana akal kita dalam berfikir? Betul, tuan-tuan faham lah? Saya pandai tanam sawit. Saya dah tahu dah, baja ni elok, baja ni tak elok, baja ni elok. Tanam pakai benih ni okey. Saya bagi tahu tuan-tuan, pakai benih ni, pakai baja ni, kita punya sengkang masa nak bubuh baja ni berapa hari. Pengalaman saya memang jadi. Tuan-tuan tak ikut. Tuan-tuan ikut cara tuan-tuan. Saya kata macam ni punya cara patut dapat 20 tan. Macam ni punya cara dapat 5 tan. Tengok betul dapat 5 tan. Takkan tuan-tuan marah saya?
Takkan tu jumpa hang lah cakap itu akan dapat 5 tahun. Memanglah ikut pengalaman. Saya cikgu tentang paling mudah. Boleh nampak budak ni boleh dapat A+, A-, boleh dapat B. Budak ni susah nak tulis, fail budak ni. Tengok-tengok result betul tuan-tuan. Budak yang saya kata fail betul. Takkan dia nak marah saya. Saya cakap hang karangan tak hafal. Mufradat tak hafal. Nahu surah pun tak reti. Latihan tak buat. Memang fail lah. Allah Azza wa Jalla lagilah ilmu Allah lebih segala-galanya. Nah, ilmu Allah mengatasi segala-galanya. Sebab tu sebelum dijadikan Nabi Adam alaihi salam, Allah Taala tahu Nabi Adam akan buah khuldi, tahu. Allah Taala tahu. Allah Taala tahu Nabi Adam akan makan buah khuldi. Tapi sebelum jadi Nabi Adam, Allah Taala dah sebut, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi jadinya makan buah khuldi dan sebagainya sebagai peringatan pada manusia. Tentang apa? Tu iblis tu. Iblis ingkar dengan izin Allah. Izin Allah pada makhluk dia, manusia dan jin, hatta iblis ada pilihan dalam bertindak. Cuma ingat, hujung ni tang mana? Hujungnya nanti tuan-tuan semua kembali wa ilallahi turja'ul umur. Semua apa saja kita buat kat dunia ni, nak buat baik ke nak buat jahat, kena ingat wa ilallahi turja'ul umur. Jahat lagu mana ke baik lagu mana, hujung dia bertemu dengan Allah. Sagi dah kita buat jahat, kita buat baik, dapatlah pahala. Kalau kita buat jahat, tak usah duk memandai takdir sana takdir sini, kita yang pilih jalan tu. Tuan-tuan faham tu? Kan tak faham? Boleh tangkap sikit kot tu? Boleh kot tu? Makna dia tuan-tuan, kerja kita sebagai manusia taat pada Allah Azza wa Jalla, itu kerja kita tuan-tuan. Takdir tuan-tuan untuk dapat jodoh ke tak dapat jodoh ke tuan-tuan, dengan pilihan kita. Kita nak jodoh kena usaha tuan-tuan. Kena usaha. Nak jodoh kena usaha. Nak kaya kena usaha. Semua benda kena usaha tuan-tuan. Semua benda kena usaha. Allah Ta'ala dah tentukan rezeki kita. Betul tuan-tuan? Semua orang dah ditentukan rezeki dah. Tapi tuan-tuan kena cari ke tak kena? Kena kan? Kena. Walaupun kita baca dalam hadis sebut, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi, Allah tanggung rezeki dia. Kita baca dalam hadis dia apa? Arba'un Nawawiyah. Sebelum waktu kita umur 4 bulan tu kan, yang malaikat tulis tu. Banyak mana rezeki dia, umur dia. Takkan habis rezeki kita. Takkan kita mati selagi rezeki kita tak habis. Rezeki yang telah ditetap ni takkan hilang daripada kita. Kita takkan mati kat dunia ni sampai habis rezeki kita. Tapi tuan-tuan, memang suruh berhenti betul tuan-tuan. Tak apa, kita berhentilah tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, apa dia, rezeki dah ditentukan. Tapi tuan-tuan cari ke tak cari tuan-tuan? Cari. Kita cari walaupun dah ditentukan. Kita silap bila kita fikir dah ditentukan, tak payah cari, duduk saja. Ini kefahaman saya tak tahu kefahaman mana. Quran kata fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bila habis sembahyang Jumaat bukan duduk berzikir sampai ke malam. Tak, fantashiru fil ard, bertebaran di atas muka bumi. Kemudian buat apa? Wabtaghu min fadlillah, cari rezeki. Walaupun rezeki dah ditetapkan, kena cari. Jodoh dah ditetapkan, kena cari ya. Tak, cubalah try. Cari memang suruh berhenti betul. Tak cukup satu, lepas ni bunyi apa pula tu kan. Suruh berhenti betul tuan-tuan. Kan ada pegang remote kot. Tengok tuan. Bukan lah. Ada pegang remote kan. Kesimpulan saya bab takdir ni tuan-tuan, kita usahalah tuan-tuan. Nah, takdir ni bukan kerja kita, kerja Allah. Ada orang dia kahwin dengan bini dia baik, hidup elok apa semua. Tiba-tiba bini dia masak tak sedap, dia simbah kuah panas kat bini dia, bercerai. Patut ke dia salahkan takdir? Saya tanya tuan, patut ke? Salah hang, betul tak? Hampir simbah muka hang panas. Tobat bini hang tak mau dengan hang. Tiba-tiba ini semua takdir Allah. Mana kerja hang? Akai dalam bertindak. Takdir bukan kerja kita. Kerja kita bertindak mengikut seperti mana perintah Allah. Ada orang hidup elok dah dengan suami dia, elok dah. Tiba-tiba kena tangkap. Pasal apa? Dia berselingkuh dengan lelaki lain.
Kita tanya, tiba-tiba dia kata apa? Ini kenapalah Allah zalim cik, takdir Allah pada saya macam ni. Lah, hang pi buat kerja dengan sihat, akal ada hang pi buat kerja lagu tu. Jangan sibuk takdir Allah. Boleh nah? Kita berniaga tak laku, ini semua takdir Allah. Hang masak mungkin tak sedap, betul tak? Repair sikit bagi sedap. Jangan sibuk takdir Allah. Sibuk kita ada akal, kita ada pilihan, kita buat yang terbaik. Nah, sebab tu dalam Quran banyak sebut afala tatafakkarun, afala tadhakkarun, afala taqilun, afala yaqilun. Betul tak? Fa'tabiru ya ulil absar. Pasal apa? Suruh fikir. Bukan duk sibuk kerja Allah. Suruh fikir. Nah, kalau hidup dengan suami isteri duk bergaduh, fikir lagu mana nak bagi jadi elok. Bisnes tak jadi, fikir lagu mana nak jadi elok. Fikir baru berjaya. Jangan sibuk dengan kerja Allah Azza wa Jalla. Nah, baik tuan-tuan, saya minta maaf tuan-tuan, kita dah terlajak lah. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Aku qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum sa'al muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.